Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Currentsville MY. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor, memberikan jaminan bahawa kerajaan negeri akan terus mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat Tionghoa di Sabah. Kenyataan ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan setiap golongan rakyat di Sabah menikmati pembangunan dan kemakmuran secara inklusif. Dalam perutusan sempena sambutan Tahun Baru Cina, Hajiji menyatakan penghargaan kepada masyarakat Tionghoa atas sokongan mereka dalam membangunkan negeri. Menurut beliau, Sabah terus menjadi contoh perpaduan kerana rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama hidup dalam harmoni. Hajiji Noor turut berkata, sebagai Ketua Menteri, saya memberi jaminan bahawa kesejahteraan rakyat termasuklah masyarakat Tionghoa akan terus diberikan keutamaan. Semoga tahun ini membawa harapan, kekuatan, kebahagiaan serta kemakmuran kepada semua. Beliau turut menekankan bahawa perpaduan rakyat Sabah menjadi teras kepada keharmonian dan pembangunan negeri. Tambahnya lagi, kekuatan Sabah terletak pada kepelbagaian bangsa, agama, tradisi, etnik dan bahasa. Kita mesti merapatkan barisan untuk memastikan Sabah terus maju dan progresif. Hajiji turut mengulas mengenai Hala 7 pembangunan negeri melalui Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya 1.0 yang akan tamat pada 2025. Beliau menyatakan bahawa pelan ini telah berjaya memperbaiki prestasi ekonomi Sabah selepas kesan pandemik COVID-19. Menurut beliau, SMJ 1.0 menjadi panduan penting dalam memastikan negeri ini terus bergerak ke arah yang betul, terutama dalam menangani cabaran ekonomi yang sebelum ini menjadi runcing akibat pelbagai isu global dan domestik. Jika mandat diberikan, kita akan melancarkan Hala 7 SMJ 2.0 dari 2026 hinggalah ke 2030 untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Sesungguhnya Hala 7 ini adalah kunci kepada transformasi ekonomi negeri, kata Hajiji lagi. Hajiji turut mengucapkan Gong Si Fa Cai kepada semua rakyat yang menyambut Tahun Baru Cina sambil berharap mereka meraihkan perayaan ini dalam suasana aman dan harmoni. Ucapan beliau disambut baik oleh masyarakat Tionghoa di negeri ini yang turut mengharapkan kerajaan terus memberi perhatian kepada kebajikan mereka, termasuklah dalam aspek peluang perniagaan dan pendidikan. Namun, kenyataan ini menimbulkan persoalan besar. Adakah Sabah benar-benar menuju ke arah pembangunan yang menyeluruh? Statistik terkini menunjukkan kadar kemiskinan di Sabah masih kekal antara yang tertinggi di Malaysia, dengan kawasan luar bandar terus bergelut dengan isu kemudahan asas seperti bekalan air bersih, elektrik, dan infrastruktur jalan raya. Walaupun SMJ dipuji kerana memberi fokus kepada ekonomi, adakah ia turut menyentuh aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat di kawasan pedalaman? Sebahagian pemerhati politik mendakwa pembangunan ekonomi yang ditekankan melalui SMJ cenderung tertumpu di kawasan bandar, sementara kawasan luar bandar masih lagi ketinggalan. Selain itu, persoalan mengenai perpaduan juga menjadi topik yang menarik untuk dibahaskan. Walaupun Hajiji menyatakan bahawa Sabah adalah contoh perpaduan yang kukuh, realitinya terdapat beberapa isu yang masih menjadi duri dalam daging, terutamanya yang melibatkan perbezaan agama dan hak autonomi. Sabah telah lama dikenali sebagai negeri yang unik kerana kepelbagaian budaya dan etniknya. Namun, ini tidak bermakna isu perkauman dan perbezaan kepercayaan agama tidak wujud.
Terdapat juga laporan tentang ketegangan yang semakin meningkat di kalangan komuniti tertentu, terutamanya apabila ia melibatkan dasar-dasar yang dilihat berat sebelah atau tidak memihak kepada golongan minoriti. Dalam hal ini, adakah kerajaan benar-benar berjaya mengekalkan perpaduan atau ia hanyalah sekadar retorik politik mereka? Jaminan Hajiji kepada masyarakat Tionghoa juga menimbulkan persoalan lain. Apakah langkah konkret yang telah diambil untuk memperkukuh kedudukan mereka dalam aspek ekonomi dan sosial? Masyarakat Tionghoa di Sabah seringkali memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negeri, terutamanya dalam sektor perdagangan dan perniagaan kecil dan sederhana. Namun, sebahagian daripada mereka merasakan bahawa perhatian yang diberikan oleh kerajaan masih lagi tidak mencukupi, terutamanya dalam menyediakan peluang perniagaan yang lebih luas dan bantuan keuangan yang lebih relevan. Adakah janji-janji ini akan diterjemahkan ke dalam dasar yang jelas atau ia hanya ucapan perayaan yang diulang saban tahun? Isu autonomi Sabah juga tidak boleh diketepikan apabila bercakap tentang masa depan negeri ini. Perjanjian Malaysia 1963 yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Ini menjadi isu besar bagi rakyat Sabah yang merasakan hak-hak mereka seringkali tidak dihormati oleh kerajaan persekutuan. Walaupun ada beberapa kemajuan dalam rundingan MA63 seperti pemindahan kuasa dalam bidang tertentu kepada kerajaan negeri, masih terdapat banyak perkara yang belum lagi dapat diselesaikan. Adakah kerajaan Sabah di bawah pimpinan Hajiji akan terus memperjuangkan isu ini atau tunduk kepada tekanan politik dari Putrajaya? Pembangkang pula sering mempersoalkan keberkesanan SMJ sebagai pelan pembangunan ekonomi. Menurut mereka, pelan ini lebih bersifat populis dan hanya digunakan sebagai alat politik untuk mengekalkan sokongan rakyat terhadap Gabungan Rakyat Sabah GRS. Mereka juga mendakwa bahawa SMJ tidak mempunyai hala tuju yang jelas, terutamanya dalam menangani masalah kemiskinan dan jurang sosioekonomi yang semakin melebar. Jika dakwaan ini benar, maka adakah SMJ benar-benar relevan untuk masa depan Sabah atau ia perlu dikaji semula untuk memastikan ia lebih inklusif dan berkesan? Semua persoalan ini membuka ruang perbincangan yang mendalam tentang masa depan Sabah. Walaupun kerajaan negeri cuba menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat, realiti di lapangan mungkin menceritakan kisah yang berbeza. Adakah rakyat Sabah benar-benar merasakan perubahan positif di bawah pentadbiran Hajiji atau masih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk memenuhi keperluan mereka? Bagaimana pula pandangan anda semua? Adakah Sabah sedang menuju ke arah kemajuan seperti yang diuar-uarkan atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY untuk lebih perbincangan yang menarik. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.